Yang lain ni tak masuk ni. Itu kalau ke mana ni? Siapa lagi tak ada? Arsyad. Arsyad, Fizi, Rada, Ika, Nurin, Yuni, Nur Badriyah. Haziq tak ada lagi. Okey, kita start lah dah. Boleh ke? Nanti sambung Arsyad dedah tu. Haziq lagi tak? Haziq dengan Sarah. Sarah ni tak tahu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammil khair. So, bertemu kembali dalam sesi klinik matematik bersama-sama dengan cikgu untuk semua guru muda matematik ya. So sama-sama kita doakan program kita mendapat manfaat. Kemudian semua yang terpilih sebagai guru muda ini, kalaupun anda belum menunjukkan kecemerlangan semasa anda tingkatan 2, tingkatan 3, tapi insya-Allah yakinlah bahawa SPM nanti awak akan skor A+ matematik. Okey, kalau kita belajar secara konsisten ya. So hari ini topik perbincangan kita, okey, kita nak ulang kaji sebenarnya topik semasa tingkatan 1. Okey, diperkenalkan masa tingkatan 1 iaitu topik teorem Pythagoras. Okey, ready dengan kalkulator Okey, ready dengan kalkulator sebab cikgu akan ajar cara mudah untuk mencari sisi ya. Sisi bagi hipotenus apabila kita ada dua sisi lagi pada segi 3. Okey, perkara pertama adalah bila kita melihat pada teorem Pythagoras ni kita mesti kaitkan dengan satu segitiga dan segitiga itu syaratnya mestilah bersudut tegak. Sebab tu kalau segitiga tu biasanya dia akan lukiskan simbol ni. Petak tu kan, maknanya dia bersudut tegak iaitu 90 darjah. Okey, mengikut teorem Pythagoras, okey, untuk mendapatkan sisi hipotenus, okey, which one is hypotenuse? Hypotenuse adalah satu sisi yang bertentangan dengan 90 darjah. Dan biasanya sisi ini akan menjadi sisi yang paling panjang lah. Kenapa? Sebab rumus untuk mendapatkan hipotenus adalah kita akan menambahkan dua sisi yang bersebelahan ni, iaitu A kuasa 2 ditambahkan dengan B kuasa 2, you akan dapat C kuasa 2. Okey, bila kita dapat nilai C itu dalam kuasa 2, kita nak dapatkan nilai C saja, maka nanti kita akan tekan punca kan? Punca kuasa 2 punca kuasa 2 bagi C kuasa 2 tu untuk dapatkan nilai hipotenus. Okey, hot tu common ya. Okey, next. Kat sini cikgu nak share dan nak ulang kaji balik iaitu tentang tri rangkap Pythagoras. Okey. Mungkin anak-anak pelajar dah biasa, okey, sebelum ni pun kita ada buat projek yang berkenaan Okey, so again this one adalah segitiga bersudut tegak. Okey, diberikan kat sini satu sisi, okey, satu sisi di mana sisinya adalah 3, okey, 3, 4 dan hipotenusnya adalah 5. Okey, jadi rumusnya tadi ialah A kuasa 2, okey, 3 kuasa 2, boleh tak kalau kita try tekan kalkulator? Directly 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan, okey, dapat berapa C kuasa 2 dia tu? 25. Ya, 25. Okey. Bila you dapat 25, okey, kat sini dapat 25, maka untuk mencari nilai C maka kita kena tekan saja punca kuasa 2. Okey, beres kan? Boleh setakat tu? Boleh. Boleh. Boleh Okey, now sekarang ni cikgu cuba nak perkenalkan awak. Okey, cuba awak tengok kalkulator awak. Kalau kalkulator hitam, okey, awak tengok perkataan, okey, shift pol kat bawah tu. Tanda tambah. Jumpa tak? Shift, tekan tanda tambah. Dia too big ke apa? Shift, tanda tambah.
Jumpa shift. Okey, kalau kalkulator hitam pun sama dah, tapi dia kena tekan, tapi rasanya sama, shift and then tekan shift tanda tambah juga. Rasanya sama je. Ada tak jumpa shift, okey awak tekan tambah. Okey, dia akan tubik kat situ pol. Okey, kurungan. Jumpa ke tak? Jumpa. Jumpa? Jumpa. Okey, yang guna kalkulator putih boleh tak? You tekan shift pol tu. Jumpa? Siapa kalkulator putih? Sarah, Luke, Arsyad kan? Boleh ke tak? Arsyad boleh ke? Boleh. Boleh ya? Tubik supaya cikgu tulis tu. POL kurungan. Tubik ke? Lukman. Jumpa tak? Shift pol kat bawah. Shift tanda tambah. Boleh ke? Kena. Tekan shift, tekan tanda tambah tu. Tubik tak? POL. Pol. Tubik pol kurungan kan? Okay, now sekarang ni you akan tekan. Okay, contoh sebenarnya function ni kita nak guna macam mana nak cari hypotenuse sahaja. So apa yang you buat, you akan ambil, masukkan dua nilai hak lain, iaitu macam contoh hak ni 3 dan 4. Dapat tak 5? Okay, jadi you akan tekan macam ni 3, koma. Kalau kalkulator hitam, you direct je koma letak atas tu, tepi kurungan. Jumpa tak? Jumpa? Jumpa kan? 3, koma. Okay, lepas tu 4. Sama dengan je selalu. 3, 4. Sama dengan selalu. Dapat tak 5? Dapat kan? Okay, kalau kalkulator putih tak silap cikgu kena tekan shift pula koma tu kan? Cuba awak tengok sebab shift tu dia tanda warna kuning ke? Koma. Koma tu kuning ke? Kalau koma kuning you kena tekan shift pula deh. Shift pol masuk 3, shift koma 4. Dia beza sikit. Dapat ke tak? Lukman dapat? Arsyad? Dapat tak? Pol ada. Lepas tu masuk nilai 3, koma. Cuba tengok koma hak di atas tu. Sebelah kurungan tu. Koma tu kalau dia warna kuning maka kena tekan shift balik. Shift, koma. Lepas tu 4. Sama dengan. Tubik tak 5? Arsyad boleh? Pol, lepas tu 3, lepas tu koma. 3, 4. Sama Dengan. dengan. Lebih R5. R5. Hak tu je. Sebab kalkulator putih dia detail. Kita nak cari R5 tu je. Jadi 5 lah jawapan dia. 5 tu adalah hypotenuse Okey, sekarang ni nak mahirkan awak. Okey, cuba awak uji semua nilai kat sini. Okey, kita masuk pol Okey, masuk function pol. Shift tambah. Okey, ditubik pol kan? Okey, awak akan masukkan 6,8. 6,8. Sama dengan. Dapat 10 tak? Okey, try Dapat. Dapat Okey, masukkan nilai 8, 15. Pol 8,15. Dapat 17? Boleh ke? Dapat Badriah okey ke? Boleh tak? Boleh Badriah boleh ke? Masuk nilai. Okey, good. 5. Okey, pol 5,12. Okey, ni biasanya kita ajar kat budak SPM je, tapi awak ni advance Okey, lagi 7, 24. Dapat tak 25? Dapat. R25. Okey, dapat Lukman, try belakang dah? Dah. Okey. Dapat. Alright, good. Nurin? Ika boleh? Boleh. Okey, good. Okey, so kita teruskan Jadi maksudnya awak tak perlulah nak tekan kalkulator banyak-banyak kali. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan jawapan yang tekan punca. Sebab dia tak ada pun markah untuk tu. Okey, sekarang ni cuba kita menjawab dengan cepat. Soalan ni. Okey, soalan ni ialah dia suruh
Suruh apa? Tandakan right bagi segitiga bersudut tegak dan tandakan pangkal bagi segitiga bukan bersudut tegak. Okey, untuk kita uji dia adalah segitiga bersudut tegak, maka kita kena uji adakah sebab teorem Pythagoras kata dia mestilah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat C kuasa 2 kan? Okey, dengan syarat segitiga tu bersudut tegak. Okey, segitiga tu bersudut tegak. Okey, sekarang ni cara nak uji mudah je. You guna je function Paul tadi. Okey, kita try. Okey, contoh A Okey, sekarang ni awak masuk nilai. Okey, hipotenus kita adalah 26 ke? Awak paling panjang sini Okey, kita pun check dah. Masuk Paul 24,10. Berapa nilai yang you dapat? Adakah sama macam nilai yang terpapar pada soalan A? Itu je awak uji. Okey, masuk nilai. Duduk kat Paul. Boleh? Boleh. Masuk nilai 24,10. Dapat berapa? 26 kan? 26. Alright. So maksudnya apa kesimpulan kita untuk segitiga A ni? Adakah dia bersudut tegak? Bersudut tegak ke tak? Bersudut tegak lah maksudnya sebab dia memenuhi syarat teorem Pythagoras iaitu bila A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dia dapat C kuasa 2. Jadi kalau kita uji sebenarnya 24 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 memang you dapat 26 kuasa 2. Jadi maksudnya kita walaupun kita guna function Paul tadi tapi kita still dapat nilai yang sama. Dia sebagai kaedah saja kaedah cepat So kat sini kita pun tandalah right. Maksudnya dia segitiga bersudut tegak. Okay, next. Cuba kita uji yang B. Dia sama je macam latihan yang cikgu bagi kat awak cumanya tak jelas ke? Okay, cuba uji. Paul, okay, ganti macam tadi. Shift tambah to bit Paul. Okay, and then masukkan 8,15. Okay, dapat berapa? 17. Okey. Sama tak dengan yang dia bagi? Dapat 17 ke? Tak sama. Bermakna hok B ni bukan bersudut tegak. Jadi kita tanda pangkah lah. Boleh faham tak? Maksudnya kita uji Paul ni 2 ni kan. Adakah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dapat tak C kuasa 2 17? Bila kita tambah ni sebenarnya kita dapat 17. So soalan ni menunjukkan bahawa segitiga ni bukan bersudut tegak. Sebab syarat teorem Pythagoras untuk 17. memenuhi trirangkap ni dia mesti segitiga bersudut tegak. Okey, boleh ke? Arsyad masalah line Okey, tak apalah nanti kita share video Arsyad tengok bila-bila free. Okey, tengok pula soalan C. Okey, cuba kita ganti. Paul 2.4 ada point 2.4, 0.7. Okey, sama dengan awak dapat berapa? 2.5. 2.5. Semua dapat? So apa kesimpulan kita untuk C ni? Adakah dia bersudut tegak? Sudah tegak. Bersudut tegak. Jadi segitiga ni bersudut tegak sebab kita uji A kuasa 2, 2.4 kuasa 2 tambah 0.7 kuasa 2 you dapat 2.5 kuasa 2. Okay. Next, the last one D. Okay, kita check. Paul, masuk balik Paul, shift, tambah. Okay, jadi sisi dia, dua sisi yang pendek dia 10.5,14. Okay, check. Dapat berapa? 17.5. 17.5 kan? Okey, jadi maksudnya apa kesimpulan D? Bersudut tegak. Bersudut tegak. Okey, bolehkah? Selesai soalan yang pertama yang cikgu bagi kan? Boleh Nurin bolehkah? Boleh. Boleh Okey, so kita proceed Okey, ada apa-apa nak tanya dulu? Beres nak uji ni? Sebenarnya kita uji je masuk nilai A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 ke tak. Okey, cuma bezanya hari ni cikgu perkenalkan pada awak function Paul tadi. Dia direct, lebih mudah Okey, boleh Okey, kita teruskan.
Okey, teruskan Boleh. latihan cikgu bagi tu rasanya B. Okey, cikgu letak sini sebagai latihan 1. Okey, kalau you perhati, okey awak rujuk dah sebabnya memang latihan tu kurang jelas. Kalau awak ada buku hijau, buku latihan tingkatan 1 awak boleh rujuk. Okey? Awak muka surat 156 Okey, hak B 1 Okey, so soalan dia di sini. Rajah menunjukkan sebuah trapezium. Okey, hitungkan panjang dalam cm bagi jm. Okey, ini satu, jm. Satu lagi ialah hitung perimeter dalam cm jklm. Okey, ni hak yang kedua. Okey, so kita akan buat one by one. Okey, sekarang ni dia kata, okey, awak kena ingat balik rajah trapezium ni. Okey, trapezium ni maksudnya lagu mana dia ada dua sisi yang selari kan. Contoh kat sini JK ni dia selari dengan ML. Right? Okay, itu adalah ciri-ciri trapezium lah. Sebab kalau nanti ada soalan nak cari luas, so kita faham macam mana nak cari luas. Sebab ni dua ni adalah sisi yang selari. Okey, tapi soalan ni dia suruh hitung panjang dalam cm bagi jm. Okey, cuba kita cari jm. Mana jm? Jm ialah hak ni kan? This one betul? Kita nak cari tinggi bagi trapezium tu. Okey. Ni ataupun panjang dia. Boleh berlaku sini panjang panjang jm ni. Okey, macam mana kita nak cari dan kita kena gunakan konsep teorem Pythagoras. So, untuk menggunakan teorem Pythagoras lagu-lagu mana pelajar kena ingat mesti kena kait dengan segitiga. Okey, segitiga yang bersudut tegak. Okey, now daripada rajah trapezium ni kat mana boleh kita bentuk segitiga? Jadi itu adalah kreativiti awak. Kalau kita perhati atas ni JK 13, bawah ni ML 33. Jadi kat sini bentuk condong 25, maka di sini boleh jadi hypotenuse. Boleh tak nampak dia punya rajah tu? Boleh. Ni cikgu nak ceritanya kat sini kita boleh buat garis. Okay, this one Okay, cikgu buat lakaran sini. So dia akan membentuk satu segitiga kan? Okey, sekarang ni kita nak cari nilai K. Okey, katalah sini cikgu namakan dia sebagai X. KX sama tak dengan JM yang kita nak cari? Sama ke tidak? Sama ke tak? Ni, KX, cikgu tanda ni, sama tak dengan JM? Sama. Sama kan? Okey, jadi sebab tu kita nak selesai soalan mesti kena kait dengan segitiga. Okey, jadi sekarang ni kalaulah JK13 berapa MX? MX berapa? Ni daripada M ke X ni berapa nilai dia? 33. 33 ni semua. Ni kan? ML ni semua 33, tapi J ke K 13, maknanya M ke X ni pun mestilah 13 juga. 13 juga kan? Okey, awak jangan tengok Allah cikgu, hak ni panjang, hak ni pendek tu asal. Sebab rajah yang dilukis bukan mengikut skala. Jadi kita kena kira kan. Okey, sekarang ni kalaulah di sini 13 MX, boleh tak awak cari XL berapa? Ni, berapa XL? Macam mana nak cari? Jumlah belakang 33 kan? Jadi apa you buat? Tolak dengan 13. Okey, 33 tolak 13. You dapat berapa? X 20. L. 20. Okey, 20 kan? Okey, dapatlah 20. So sekarang ni hampir selesai dah masalah awak sebab awak dah ada sisi hipotenus 25. Awak dah ada satu sisi 20. Tugas awak sekarang ni awak nak cari KX sahaja. Okey, so kita kembali kepada rumus asas teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. 2. Okey, now kita tak boleh nak guna function Paul kat sini sebab hipotenus dah ada. Paul tadi hanya untuk mencari hipotenus. So dalam kes ni awak kena cari nilai A. So macam mana nak cari nilai A kalau ada dah nilai hipotenus dengan hak ni? Satu sisi 20. Kalau dua ni A dengan B ni kita kena tambah dapat hipotenus kan? Kalau hipotenus ada dah, apa kita buat untuk dapat satu lagi nilai?
Nak cari A kat sini kan, this one ni. Ni. KX ni ibarat A lah. Ni macam mana nak cari A kat sini? A kuasa 2 ni sama dengan, maka you alih lah ni. Ni. Alih main kat ni kan, hak ni. Tambah, bila alih main sini maka automatik dia akan jadi tolak. Tolak dah. Okey, jadi A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maksudnya sisi hak paling panjang tadi iaitu hypotenuse you kena tolak. Okey, cuba kita ganti dia. Kita tak boleh guna pole sebab kita bukan cari hypotenuse. Pole tadi hanya untuk cari hypotenuse Okey, sekarang ni you akan ganti C awak ialah berapa? 25 Okey, so you tekan calculator 25 kuasa 2. Okey, tolak B berapa situ? 20 kuasa 2. Okay, what did you get? Siapa dapat dah? 225. 225 kan? Boleh ke? Ah. Orang lain boleh? Boleh. Okay, dah dapat jawapan, tekan je punca selalu. Boleh. Tekan punca di atas tu. Tekan punca sama dengan. Tekan punca. Dah dapat 225, tekan punca. Okay, what did you get? 15. 15. Jadi 15 ni lah JM sebab dia sama dengan A kan? This one ni A. Betul? Betul. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, so Boleh. sekarang ni kita pergi kepada bahagian yang kedua. Dia kata hitung perimeter dalam cm JKLM. Okay, which one yang kita panggil sebagai perimeter kelas? Okay, yang mana satu perimeter? Perimeter maksud apa? Kita cari ke apa sebenarnya? Keliling. Ukur keliling. Ya. Okay, good. So, perimeter ialah ukur sekeliling bagi JKLM. Okay, awak tengok raja. Okay, yang mana satu yang kita kena ukur, yang kena hitung, so kita bulatkan Okay, this one JK ada dah 13. Okay, A tadi kat sini berapa? 15. Okay, kita cari tadi. And then M ke L kita ambil 33 ni keseluruhan. And then ada satu lagi 25. Tak ada, tambah yang belakang. Betul tak? Betul. Okay, cuba tambah belakang untuk yang kedua Yang kedua. Ni yang pertama tadi 86. Berapa? 86. 80. Orang lain? Dapat yang sama? Boleh ke? Boleh? Ika dapat apa Kak? 86. Okay, good. Maknanya kita tambah belakang 13 tambah 25 tambah 33 dan tambah 15. So you dapat 86. Okay, very good. Okay, settle Okay, selesai. Okay, kita continue. Boleh? Teruskan Boleh. Okay, latihan yang kedua sama macam latihan yang cikgu bagi tu adalah Boleh. soalan C soalan C. Dalam buku tu ada soalan C Okay, latihan yang kedua. PQRS. Okay, kita follow dia bagi PQRS. Kita pun tengok which one is PQRS. PQRS. Okay, this one. Dan PTUV. PTUV. Dia kata adalah segi empat sama. Okay, bila dia kata segi empat sama, apa perlu kita catat pada diagram kita? Kita catat tanda sama macam ni. Okay, dia segi empat sama. Okay, kalau hak ni PT, maka hak ni pun sama sebab dia segi empat sama Okay, cikgu buat tanda sama bagi sisi yang terlibat. Okay, pada diagram. Itu adalah perkara penting yang pertama. Bila you baca, segi empat tu adalah segi empat sama. Sama. Okay, next. TSR. Okay, cari TSR. TSR. Okay, ialah satu garis lurus. Okay, luas. This is the most important info kat sini Luas bagi PQRS. Okay, so this is PQRS. Segi empat sama tadi kan. Dia kata luasnya adalah 49. Okay, now sekarang kita kena fikir sikit. Kalau luas segi empat sama, macam mana kita nak cari luas dia? Segi empat sama. Apa formula nak cari luas?
Panjang darab dengan? Okay. Tak, cikgu nak tanya dulu. Kalau apa sifat segi empat sama? Nak cari luas dia. Kalau lah sini X, sini pun mesti X kan? Nak cari luas ni lah ke mana nak cari luas ni? Panjang kali lebar. Tapi panjang dengan lebar dia sama sebab dia segi empat sama, betul tak? Sama. Betul. Okay, katalah sini X kali dengan X, maka dia akan dapat X kuasa 2 lah. Betul? Dia adalah untuk luas segi empat sama. Okey, sekarang ni dia bagi luas bagi PQRS. PQRS ni luasnya adalah 49. Boleh tak awak cari berapa satu sisi dia? Macam mana nak cari? Kena kait dengan ni. Ni, kena kait dengan ni. Kalau lah 49, maka nak cari X ni lah ke mana? Kena tekan ke apa? Bukan bahagi. Sebab dia sama sini. Dia X kuasa 2. Maknanya 49 ni pun dia kuasa 2 lah ibaratnya. Jadi nak cari nilai satu sisi kita kena tekan punca kuasa 2. Ya. Okey, berapa punca bagi 49? 7. 7. Bermakna nilai X dia ni adalah 7. Jadi kat sini, cikgu catat sini 7. Okey. Maka kat sini pun satu lagi 7. 7 belakang lah ni sebenarnya kan. Okey, cikgu catat Okey, cikgu catat hak ni sebab dia ada kaitan. Okey. Di sini dia bagi TS sama dengan 24. Okey, kita ada dah PS iaitu 7. Boleh tak kita cari PT? PT ni nilai hipotenus ke? Ya ke bukan? PT. Hipotenus ke bukan? Ni, PT. Tengok segitiga ni. Segitiga PTS, adakah PT hipotenus? Hipotenus ke bukan? Hipotenus. Ni, tengok. Macam mana nak tahu? Uji masuk pol lah, masuk pol sini. Ni kan dia bagi segitiga bersudut tegak kan. Bila segi empat sama, automatik lah ni. Ni automatik lah kita tahu. Okey, sekarang masuk je lah dalam pol sebab kita nak cari hipotenus ni. Ni. PT ni automatik dia jadi hipotenus lah. Okey, awak ada dah 7. Awak ada dah 24. Okey, boleh masuk pol lah. Okey, what did you get for PT? 25. 25. Yes, very good. So you akan dapat 25 untuk PT. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh? Okey, dapat PT 25 bermakna hak lain Boleh. pun 25 lah. Ni 25 lah ni guys sebab kita tak tahu dah dia konsep dia sama sebab segi empat sama. Okey, sekarang ni dia suruh cari hitung luas dalam cm persegi bagi PTUV. Which one PTUV? PTUV segi empat sama hak warna hijau. So nak cari luas ialah panjang kali lebar. Sama je lah, luas bagi segi empat kan. Tapi disebabkan panjang dan lebarnya sama macam segi empat purple ni PQRS sama je lah. So you ambil berapa sisinya? 25 kali dengan berapa? Nak cari luas ni. Pak Ija. Berapa? Senyap belakang ni. Berapa panjang, berapa dia punya luas ni? Sisi dia berapa? Sama belakang kan? Panjang kali lebar iaitu 25 kali dengan 25 kali 25. Dapat berapa? 625. 25. 625. 25. Semua orang dapat? 25. Okey. Ni line slow sikit ni, sekat-sekat nak boleh ke siapa sorang. Okey, so dapatlah 625. Okey, settle lah. Untuk luas. Untuk yang kedua, hitung perimeter seluruh rajah. Seluruh rajah perimeter seluruh rajah. Bila perimeter seluruh rajah, maka kita kena ambil semua hak pagar luar ni, hak sisi. Okey, now kita kira berapa hak luar ada deh. Okey, kita ambil contoh kalau hak ni 1, hak cikgu bulat putih 2, 3, 4 SR and then RQ, QP dan akhir sekali adalah PV. Perlu tak kita ambil hak lek dalam? Tak kan? Okey, sekarang ni cuba tambah untuk cikgu ada berapa belakang situ? 120. 120 tu dulu. Okey, orang lain dapat berapa?
Yes, very good. Orang lain dapat berapa? Nak tengok sama tak? Kalau sama tu confirm betul lah. 120. Yes, okay. So confirm Jadi tambah belakang cikgu tulis putih tu, so you akan dapat 120 cm. Bolehkah? Fizi boleh? Boleh. Boleh. Okay, next kita teruskan latihan yang ketiga. Okay, latihan yang ketiga adalah hak nombor 5 Hak cikgu bagi tu dia kurang jelas sikit lah. Okay, so kita tengok soalan nombor 5 latihan 3 tu. Okay. Rajah menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Okay, PQRS ni adalah PQRS. Kita follow soalan Okay, PTUV, cari PTUV. Okay, ialah segi empat sama. Again, kita jumpa segi empat sama. So, bila segi empat sama, apa nak tanda tadi cikgu Ayat? Sisi sama. Tanda simbol sisi sama sini. Dia sama belakang sini supaya kita ingat Okey, dia kata dengan luas 64 cm. Okey, siapa boleh bagi jawapan cepat pada cikgu? Kalau luasnya 64. Okey, kalau luasnya adalah 64 kat sini, berapa satu sisi? Macam mana kita cari tadi? 8 cm. 8 cm. Siapa dia jawab tu? Nurin, yes, very good. Macam mana Nurin dapat? Badriyah cikgu. Badriyah. Gana? Badriyah. Badriyah. Gana Badriyah dapat? Punca Bila dia kuasa. Ya, sebab kita ingat tadi kalaulah sisi bagi segi empat sama, okey awak ingat bila segi empat sama ni dia XX. X sini pun X. X kali X ialah X kuasa 2. Okay, jadi kalau nak cari saja, maka nilai yang kita ada tu kita kena puncakan dia. Okey, jadi punca bagi 64 adalah berapa tadi? 8. Okey, tulis 8 sini. 8 Okey, next lagi. Diberi PT sama dengan TS. Okey, cari sekejap mana maklumat ni. Awak pun tanda pada diagram awak. Diberi PT, okey this one PT 8 kan? Sama dengan TS. Maknanya hak ni sama. So apa yang kita tulis pada TS ini? 8 juga. Okey, itu maksud kita study the diagram. Okey, berdasarkan soalan. Okey, lagi. Dan PV, okey hati-hati ni. PV, kita study sekejap. PV, this one PV sama dengan 2 kali VQ. Okey, hak ni dia kata PV sama dengan 2 kali VQ. Okey, awak cek nilai yang ada. PV ni berapa nilai dia? 8 tadi tak? 8. Ni. 8. Jadi berapa VQ? VQ tu kata cikgu ganti X. Berapa X? Kena darab ke kena bahagi? Apa dapat 16? 8 kali 2. Mana boleh 8 kali 2? Okey, cuba guna shisoh. 8 alpha soft 2 alpha X. Shift soft. Dapat berapa X? Sebab sebenarnya hak ni algebra itu. Hak ni darab. Alis sini kena jadi bahagi. Ni kena jadi bahagi sebab ni asal darab 2 darab X. Okey, kalau tekan shift soft sini. Cuba shift soft. Dapat tak jawapan? Shift soft 2 kali. 8 alpha soft 2 alpha X. Shift soft. What do you get? Dapat berapa X? 4. 4. Okay, dapat 4. Jadi VQ kat sini adalah 4. Okay. Jadi soalan kat sini dia nak hitung perimeter dalam cm. Okay, dia nak perimeter makna kulilit kan? Dapat tak tadi yang shisoh? Yang shisoh dapat tak nilai X4 ni? Ada yang guna shisoh ke? Dapat. Dapat kan? Dapat. Okay dah.
Hitung perimeter dalam cm kawasan yang berlorek iaitu yang berwarna biru. Okey, jadi dia nak kita cari perimeter kawasan yang berwarna biru ni sahaja. Maknanya kita kena ambil ukuran kat sini lah. Semua-semua hak kat luar ni deh, hak biru ni sahaja. Okey, sekarang ni ada dah ke semua sisi SR? Ada dah sisi SR? Tak ada kan? Jadi awak kena kaitkan dia dengan segitiga bersudut tegak supaya awak boleh gunakan konsep teorem Pythagoras. Okay, now sekarang ni boleh tak kita tahu S, okay sini katalah cikgu tandakan sebagai X Okay, SX berapa nilai? Tinggi dia, tinggi segitiga? Ada dah sini kan? PQ berapa? 8 tambah 4 iaitu? 12. 12, yes. Okay, good. Okay, sekarang ni XR. Boleh tak kita cari XR? Boleh. Kat atas ni, P ke S berapa? 8 tambah 8. 16. Okay, kat bawah ni maksudnya semua 21. So, you kena tolak dengan QX. QX samalah atas ni. 16 kan? Jadi 21 you tolak 16 dulu. So, berapa daripada X ke R? 5. 5. Yes, very good. 5. Okay, now boleh tak kita cari SR sebab kita dah ada segi 3. Right? Jadi kita nak cari hypotenuse. So masuk pole lah. Okay. Shift tambah. Okay. Pole tu be 12,5. So what do you get? SR? 13. Yes, 13. 13. Selesailah semua sisi dah ada. Okey, sekarang ni kita bulatkan mana yang kita nak cari nilai dia, iaitu dia kata dia suruh cari perimeter kawasan yang berlorek. So yang berlorek maknanya you tengok warna biru ni saja, ambil sisi dia. Yang terlibat adalah 8. Okey, sini pun 8 Okey, 8. Hak ni VU pun 8. And then VQ 4. Okey, hak ni kita ambil belakang tak apa dah, ambil 21 jadi 5 tak payah ambil Ingat hati-hati tu. Hak kuning cikgu tak ambil dah sebab QR ni adalah 21 dah. 5 ni tadi hanya untuk SR sebab kita just nak cari untuk segi 3 Okay, one more is 13. Okay, so what you have to do just tambahkan semua. 62. 62. Okay, Look dapat 62. 62. Okay, orang lain dapat tak 62? Dapat. Dapat. So the answer is 62. Jadi perimeter okay, bersamaan 62. Okay, it's very good. Okay, next. Kita teruskan. Cikgu nak try satu, tak apa dah. Praktis kebat ni. Okay, lepas tu cikgu nak tinggal soalan untuk awak deh. Okay Baik, kita tengok praktis kebat kat situ. Nampak ke soalan tu? Nampak. Nampak Okay, so untuk soalan ni, cuba kita tengok situ dia kata PQRS, okay kita follow. Ingat bila kita baca soalan kita mesti follow hak diriwayat tu Okay, so PQRS ialah sebuah segi empat sama. Okay, cari PQRS. PQRS. Okay, tak nampak sangat. Okay, this one ni PQRS adalah segi empat sama. Bila dia kata segi empat sama, apa nilai yang boleh cikgu catat dah? Sini dia bagi 20 kan? Berapa PQ? 20. 20. Jadi you catat dulu hak ni. PQ 20, SR 20. 20. Okey. 20. Sebenarnya P ke S pun 20 tapi cikgu tak catat lagi sebab apa? Sebab sini ada gangguan sikit sebab kita nak cari nanti kawasan yang berlorek kan? Jadi sebab sini dia kena pecah Okey, sekarang ni baca di soalan. Dia kata PQUT ialah sebuah trapezium. Okey, diberi TU. Okey, follow soalan maklumat yang dia bagi. Diberi TU. Okey, cari TU. Okey, so this is TU. TU. Okey, berapa? 12. Okey, kita catat pada diagram Diberi TU sama dengan 12. So you catat TU 12. Dan UQ sama dengan 17. Okey, cari UQ. UQ adalah sisi yang condong ke? This one Sisi yang condong. Okey, jadi yang condong ni berapa?
17. Okey, 17. sekarang ni boleh tak you fikirkan segitiga tu kita nak potong kat mana? Nak bina dia? Nak kerat kat mana? Supaya kita dapat segitiga. Sebab ingat teorem Pythagoras mesti kena kait dengan segitiga bersudut tegak. Kita kerat UR. kat mana? Ni UR. dekat, bukan UR, kita ambil sini dah, kat U ni. Kita sambung sini. Ni dah. Ni sini Okey, jadi boleh tak ni? Hak cikgu tanda merah ni dah. Ni Jadi hak ni dah bentuk segitiga, betul? Betul. Kan? Jadi sekarang boleh tak kita cari nilai yang lain? Okey, sebab kita nak fokus pada segitiga dah. Okey, cikgu waktu tubik sini. Okey, segitiga kita ni sekarang ni. Okey, ialah this one adalah Q. This one adalah U and this one kita namakan X sebab kita sambung sendiri kat sini kan. Okey, hak ni adalah 20. Okey. This one 17. 20 sorry. Nanti kejap. Bukan 20 tu, 20 tu semua. Sorry, cikgu tak boleh tulis hak 20. Nanti kejap salah sikit. Okey, kita ambil dulu hak ni. This one is 17. Okey, this one UX berapa kelas? Boleh tak kenal pasti? Macam mana nak dapat U ke X? 20 tolak 12. Ya, betul. 20 tolak 12 dapat berapa? 8. 8. Okay, good. Alright. So now, boleh tak kita cari QX? Boleh guna Paul ke? Boleh. Boleh? Cik Molek, Boleh. hypotenuse Boleh. ke? Tak boleh. Tak boleh. Bukan. Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh tak boleh look weh. Memanglah boleh tak boleh je jawapan tu. Ika, boleh ke tak? Boleh guna function Paul tak ni? Ni QX ni. Tak boleh. Tak Tak boleh sebab dia bukannya hypotenuse. Hypotenuse dah ada kan? Bila nak cari nilai yang lain, so you kena tekan macam biasa. Hypotenuse yang besar sekali kan? Jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, what did you get? RM225. Okay, 225. Cari punca. Tekan punca kuasa 2. Sama dengan berapa? 15. 15, yes. Dapat dah 15. Okay, dapat 15 Okay, jadi maknanya Q ke X ni nilainya adalah 15. Jadi, boleh tak kita cari bakinya kat sini? Sebab sebenarnya apa kita kena cari waktu this one Apa tujuan dia sebenarnya? Sebab kita nak cari apa sebenar? TS. Faham tak? Ni kan? Sebab kita kan nak cari luas trapezium tu. Okey, jadi kita kena cari dulu hak ni berapa. Sebab 20 ni semua. Hak ni tak tahu ni. TS tak tahu. Sebab kita nak cari luas trapezium nanti kan hak ni. Okey, jadi awak pun kenalah cari dulu QX berapa. Bila awak dapat Q ke X kat sini ni, Q ke X ni awak dapat 15. Semua adalah 20. Jadi boleh tak cari X ke R ni? Ni berapa ni baki ni? Kalau semua 20, hak li atas 15. Jadi sini? 5. 5. Cikgu tak usah lah tulis kat sini sebab apa cikgu nak maklumat sini. Betul? Ni sebenarnya kan? Okey, cikgu letak sini 5. Okey. So sekarang ni kita nak cari luas kawasan berlorek. Okey, kita boleh pecah lah. 1 sama ada, okey kalau kita guna segi 4 bawah ni boleh tambah dengan segi 3. Boleh juga. Atau kalau awak nak ambil segi 4 dia sampai sini kerat and then you bina sini sebagai trapezium. Boleh juga. Kita pulang pada awak. Okey, katalah cikgu ambil, so je dah. Cikgu ambil segi 4 dek bawah. Boleh ke? Iaitu TXRS. Hak dek bawah tu. Okey, segi 4 tu berapa luas dia? Panjang kali lebar. This one is 5, this one adalah 20. Okey, berapa luas dia? Okey, A. Hak 100. ni Eh. B. Okey, 20 kali 5?
100. 100 kan? Okey, 100. This one 100 A, luas A 100. Okey, berapa pula luas B? Luas B adalah segitiga. Macam mana nak cari segitiga? Setengah darab dengan tapak. Berapa tapak dia? Tapak dia berapa? Ha, 20. nilai dia tadi. Ingat segitiga ni je. Ha, ni. Ambil ni je. Ni kan sama ni. Betul? Ni sama je. Setengah darab dengan tapak 8 kali 15. What did you get? Berapa? 60. 60. 60. Ya. So, luas segi 4A adalah 100. Luas segitiga, this one adalah 60. So, berapa jumlah luas dia? Kawasan Belorik. Luas kawasan Berlorik adalah, you tambah je lah ke? Luas segi 4 iaitu 100 A ni. Okay. Tambah dengan luas segi 3. 100 tambah 60. So, dapat 160. Okey, itu sahaja. Boleh? Ada nak tanya apa-apa dulu? Boleh faham tak? Boleh. Ha, dia mudah je kan? Boleh. Dan awak ingat soalan gini memang dia tubik sampai SPM. Kertas 2 pun tubik. Ha, jadi dia penting teorem Pythagoras sebab nanti you akan sambung nanti masa you tingkatan 3, tingkatan 5 ada satu topik namanya trigonometry. Masa form 2 saya rasa ada tapi dia simple trigo. Tapi memang kita kena kait. Okay. Yang konsep teorem Pythagoras iaitu mesti ada segitiga bersudut tegak and then 3 sisi tadi tu. And then kita kena kait dengan trigonometry. Okay, guna sudut pula. Jadi maksudnya memang konsep teorem Pythagoras ni sangat penting. Okay, the last one praktis kebat ni sebenarnya cikgu nak suruh you try sendiri. Cuma mungkin cikgu bantu awak untuk fahamkan soalan. Okay, so katalah soalan yang the last one ni. Okay, dia kata rajah menunjukkan sebatang tiang bendera didirikan di atas tanah. 2 utas kabel diikat pada kedudukan X. Okey, diikat kat sini kan? Okey, jadi sekarang ni okey, hujung dawai yang lain dipacakkan pada tanah. Okey, iaitu pada P dan juga pada R. Okey, diberi PQR ialah satu garis lurus. PQR ni satu garis lurus. Hitung panjang meter bagi QX. Okey, cari QX. QX ialah hak ni. Okey, sebenarnya the best way adalah kita kalau kita duduk dekat bendera ni memang kita tak nampak. The best way is you buat tubik dia. You buat tubik and then you lakarkan kat luar. Maksudnya kita nampak segitiga tu kita lebih faham. Namanya P, namanya Q. Okey, kat sini adalah berapa? 2.0 kan? Kita faham lagu tu dah. Okey, lepas tu kita sambung kat sini. Sebab letak bendera ke apa jadi confused Okey, so you buat tubik segitiga tu kat mana? And then this one adalah R, QR kat sini adalah 1.2. Jadi nampak jelas lah kat sini. Bila kita tengok rajah tu kita besarkan dan kita boleh mikir kat sini. Tu segitiga bersudut tegak. Okey, dia suruh cari hitung panjang bagi Q ke X. Q ke X. Ni kan? Ni panjang QX. Okey, ada idea tak nak cari? This one. Ada idea nak cari? QX. Macam mana nak cari? Tengok segitiga mana yang ada sisi, 2 sisi. Sebab bila ada 2 sisi baru boleh kita cari yang soal lagi kan? Okey, katalah segitiga ni. Boleh tak kita cari guna segitiga hak kecil? Untuk cari ni. Tak ada kan? Dia tak ada PQ. So tak boleh cari. So kita cari yang ni lah. Segitiga ni. Cari yang ni. Kait dengan segitiga ni iaitu ada dah satu sisi 1.2. Satu sisi hipotenus 2.2. 1.2 dengan 2.2. So boleh tak kita cari QX? Ada dah hipotenus, apa kita buat? Proses dia. Tambah ke tolak? Tambah. Ni hipotenus. Uh, Kena tolak.
Tambah satu tolak. Tolak dah. 1.2 kuasa 2. Okey, check dapat berapa? 2.2 kuasa 2 tolak 1.2 kuasa 2. Okey, what did you get? And then you tekan punca. Ambil 2 tempat perpuluhan. Berapa? 16. Ganda dapat 16 tu Fizi. 3.4. 3.4 kan? 3.4 tu tekan punca. Rasanya Fizi tekan tak ada point tu. Sebab tu Fizi dapat besar. Berapa? 1.84. Sebab kita ambil 2 tempat perpuluhan sahaja. Soalan tu nak 2 tempat perpuluhan ya. Lepas 4, 3. Jadi kita ambil setakat tak perlu naik Jadi 1.84. Okey. And the last one. Kita perhabis lalu. Disuruh cari apa pula? PQ. Nak cari PQ. Okey, this one. Okey, siapa nak ayat saya? Nak cari PQ. Sini ada dah ni, 1.84. Okey, sebut macam mana nak cari PQ. Tengok segitiga. PQX. Nak cari PQ lagu mana? Okey, sebut cikgu. Ambil hypotenuse dia. Berapa hypotenuse? 2.2. Hypotenuse PX ni Lukman 2.0. Ni. 2.0 and then berapa ni sisi ni? Kita dapat DA tadi. 2.0 kuasa 2 tolak sebab 2.0 ni adalah hypotenuse 2.0 ni adalah hypotenuse. Okey, tolak dengan this sisi. Sisinya adalah 1.84 kuasa 2. Okey, carilah tu je lah. Walaupun kebat tak susah mana pun. Kenapa dia kebat? Sebab dia duduk letak apa nama? Bendera lah, dia letak kapal, macam-macam soalan ni gitu je. Tapi nasihat saya, you just cari dia punya you buat tubik segitiga tu. Barulah tak clear. Okey, dapat berapa? 0.1. Dah cari punca ke? Dah. Dapat jawapan, kena tekan punca kuasa 2. Kosong 0.78. Okay, good. 0.78. Okay. Boleh? Boleh okay, jadi selesai lah. Soalan kebat pun selesai. Simple saja, nama je kebat. Tapi itu adalah contoh soalan yang terbit dalam SPM walaupun dia duduk kat buku ketika ada 1 sebab dia KSSM lah ni. Okey, so habislah itu saja yang cikgu nak bincang. Jadi kita recall balik kesimpulan kat sini. Okey, kesimpulan teorem Pythagoras ni kita kena ingat dan kita kena check sokmo-sokmo ialah apa? Konsep dia mesti melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, bila kita nak uji menggunakan teorem Pythagoras, mesti A kuasa 2 tambah B kuasa 2 mesti dapat C kuasa 2. Okey, jadi kalaulah kita uji, kita boleh guna poll, macam kita bincang hari ni, you boleh uji A, B guna poll tadi, dapat tak C? Okey, kalau dapat maknanya dia confirm dia adalah segitiga bersudut tegak. Okey, so itu sajalah yang cikgu nak kongsikan dan contoh-contoh soalan yang ditanya untuk topik ni. Okey, so sebelum kita habis, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu nak stop sharing sekejap sebab nak ambil screenshot Mata. Dia nak screenshot Mata. Okey, boleh buka video Mata?